Nak jumpa balik tapi tak ada. Malam-malam tu saya tidur pun tak lena, macam mimpi muka dia. Saya cakap baliklah anak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sofia Nur Solehatun dalam perkembangan berita jenayah terkini 999. Aktiviti sekeluarga orang asli keluar mencari rotan dan sumber makanan di hutan bertukar detik hitam. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun didapati hilang ketika dalam perjalanan pulang ke kediamannya di Kampung Selaur berhampiran Padang Jeri, Greek. Wartawan Syahirah Azahar ke lokasi kejadian bersama pasukan bomba dan penyelamat daerah Greek. Januari lalu, penduduk Kampung Selaur berhampiran Padang Jeri Gerik yang didiami 24 keluarga orang asli dikejutkan dengan berita kehilangan seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun. Camelia Anab disedari hilang sekitar jam 4.30 petang selepas keluarganya bersama penduduk lain tiba di Kampung Terbabit selepas mencari hasil rotan dan sumber makanan. Laporan kehilangan mangsa dibuat di Balai Polis setelah usaha awal penduduk gagal. 14 Januari, sepasukan 6 anggota bomba bergegas ke lokasi kejadian dengan menaiki pacuan 4 roda selepas menerima laporan kehilangan mangsa pada jam 12.11 tengah hari. Perjalanan dari Balai Bomba dan Penyelamat Gerik ke perkampungan orang asli mengambil masa lebih 2 jam. Operasi mencari dan menyelamat dilancarkan dengan pelibatan 11 anggota bomba, polis dan Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa. Sekumpulan orang asli keluar untuk mencari rotan dan sumber makanan di dalam hutan. Pergi seramai 12 orang tetapi pulang hanya 11 orang. Penjaga kepada kanak-kanak yang berusia 10 tahun ini tidak sedar tentang ketiadaan anaknya. Lebih menyayat hati, sepanjang 7 hari pencarian dilakukan, pihak bomba tidak menjumpai sebarang petunjuk. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Muhammad Syahrizal Aris, kes kehilangan anak orang asli ini berkemungkinan ada kaitan dengan unsur mistik. Selain itu, usaha mencari kanak-kanak terbabit sejak operasi dilancarkan pada 14 Januari lalu turut membabitkan petugas Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Operasi mencari dan menyelamat tidak berhasil menemukan sebarang petunjuk walaupun khidmat unit anjing pengesan K9 JBPM digunakan. Okey, buat masa ni sebab kita dah mulakan pencarian start daripada 14 hari bulan tu, yang pada tu hari Jumaat sehingga Khamis 19 hari bulan Januari, mana kita terpaksa tangguhkan dulu sehingga kita akan jumpa dia punya petanda-petanda barulah. Untuk makluman juga, yang mana unit K9 kita dah minta request bermulanya diorang pencarian pada 15 hari bulan selama 4 hari di kawasan kejadian yang mana merangkumi keseluruhan kawasan laluan daripada atas bukit sampai ke bawah bukit lah. Tapi dalam masa 4 hari pun masih tidak ada apa-apa petanda lah. Dan masa yang sama juga kita gerakkan jugalah unit khas Jabatan Bomba yang mana kita gerakkan unit Storm dan juga MAS team untuk sama-sama kita gerakkan untuk mencari dan menyelamat di dalam kawasan. Pasukan cari lamat menghadapi kesukaran apabila lokasi kejadian membabitkan kawasan cerun yang tinggi selain tidak mempunyai liputan telekomunikasi. Walau bagaimanapun, operasi pencarian tetap dipergiat dan diperluaskan sehingga jarak 8 km. Pihak bomba tidak menolak kemungkinan jumlah ahli kumpulan terlalu ramai pada hari kejadian telah mengakibatkan kecuaian. Kemungkinan pada masa ni dia mungkin bergerak dalam satu kumpulan. Mungkin kumpulan yang terlalu ramai. Dalam keadaan yang bergerak tu mungkin dibabkan kanak-kanak yang ramai pada masa tu yang kita dapat dengar, kanak-kanak yang ramai turut serta sekali. Kemungkinan pada masa tu kehilangan seseorang mungkin tak perasan lah.
Yang mana bila tiba di rumah baru diorang perasan lah kehilangan seseorang. Masa ni kita masih lagi menunggu lagi petunjuk-petunjuk. Yang mana sekiranya ada petunjuk, maknanya kita akan gerakkan anggota daripada balai berhampiran itu balai Greek, yang mana kita akan gerakkan untuk buat kerja pencarian. Walaupun lebih 1 minggu kehilangan anak perempuannya, Kasimah masih ternanti-nanti kepulangan anak tercinta. Hampir setiap hari ibu mangsa dan penduduk kampung yang lain akan pergi ke hutan untuk mencari petunjuk. Kami pergi setiap hari cari. Tadi pun pergi cari tak ada dapat-dapat. Masa dia pergi tu dia pakai baju macam mana kak? Baju kuning, lepas tu sual urin, lepas tu dia bawa beg warna kuning. Bekas dia warna hijau. Sedih dan nangis, malam-malam nangis. Ni saya duduk orang perayu dengan saya ni, saya cakap kalau petang sekarang tak ada. Saya menangis, selalu menangis. Lepas tu malam tu balik kat sini, lepas tu pergi sana pula cari mana-mana dia. Kami ikut jalan tak ada tu pun. Menurut ibu mangsa berusia 23 tahun ini, bekal makanan adalah pemberian terakhirnya kepada si anak pada hari kejadian. Akak harap itulah anak saya tu dia nak dapat nak jumpa balik tapi tak ada. Malam-malam tu saya tidur pun tak lena, macam mimpi muka dia. Saya cakap baliklah anak, saya rindu dengan awak tu, baliklah dekat mama ni. Mangsa juga adalah seorang kanak-kanak kelainan upaya dan pernah hilang di hutan yang sama sebanyak 2 kali. Namun seperti kebiasaannya, Camelia dikatakan sudah arif dengan laluan hutan dan mampu untuk pulang ke kediamannya sendiri. Menurut Ketua Kampung atau lebih dikenali sebagai Tok Batin, Ahok, 47 tahun, kes kehilangan anak orang asli di kampung ini jarang berlaku. Sejurus mendengar berita kehilangan Camelia, hampir setiap hari bermula seawal jam 3 pagi, Tok Batin akan masuk ke hutan untuk mencari mangsa. Kita cari ke Melaya dia semenjak dari 13 hari bulan 1 lah. Nah dia sampai hari ini pun dah 21 hari bulan. Saya kira-kira dah seminggu lebih lah. Saya rasa budak tu masih saya rasa dah lemah dah. Sekarang ni kita nak buat macam mana nak dapatkan budak itu. Menurut Ahok, walaupun operasi mencari dan penyelamat pihak berkuasa ditamatkan, penduduk setempat masih meneruskan pencarian Camelia. Kita sekarang ni perasaan kita nak makan pun tak gembira, nak mandi pun tak gembira. Setiap pukul 3 malam pun dah kita bangun. Kita terasa tengok yang dia main sana, main sini, supaya pun itu bukan lain orang, saya punya saudara juga. Ya, kami pertama kali 13 itu kami masuk cari 60 orang. Perempuan sekali, budak sekali. Semua kami operasi malam sampai pukul 5 pagi. Sampai hari ini pun lagi orang cari lagi. Sehingga kini, penduduk kampung Selaur masih mengharapkan kepulangan Camelia. Pada masa yang sama, pihak berkuasa juga akan terus mencari petunjuk baharu dalam misi menyelamatkan mangsa. Syahira Azahar, 999. Seorang wanita maut setelah kenderaannya dihempap sebuah lori simen ketika sedang berhenti di persimpangan lampu isyarat. Ikuti perincian kejadian di Kota Baru, Kelantan dalam tragedi 999 malam ini. Dalam kejadian Sabtu lalu, mangsa Roslina Anat Lat 47 tahun mengalami kecederaan pada bahagian dada dan kaki, meninggal dunia serta-merta di lokasi kejadian. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kota Baru, Timbalan Penguasa Bomba Zukri Syafiee berkata pihaknya menerima panggilan pada jam 4.12 petang.
Kejadian membabitkan 3 kenderaan dan sebuah daripadanya dalam keadaan remuk akibat dihempap lori simen berkenaan. Pihak bomba mengalami kesukaran mengeluarkan mangsa kerana keadaan bumbung kereta yang kemik dan muatan simen yang turut tumpah ke atas mangsa. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Kota Baru, Superintendent Muhammad Suhaimi Ali, pemandu lori simen berusia 49 tahun dalam perjalanan dari Pengkalan Cepa menghala ke Jalan Seri Cemerlang, Kota Baru. Siasatan awal mendapati brek lori gagal berfungsi lalu terbalik menghempap kereta mangsa yang sedang berhenti di lampu isyarat laluan bertentangan. Hasil saringan ujian air kencing terhadap pemandu lori itu didapati negatif dadah dan kemalangan dipercayai berpunca daripada kecuaian pemandu lori. Kejadian turut membabitkan sebuah lagi kenderaan di belakang kereta mangsa namun pemandunya tidak mengalami sebarang kecederaan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital University Sains Malaysia HUSM Kubang Krian untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Kuantan, 2 beranak daripada 6 sekeluarga antara 3 yang terkorban dalam kemalangan membabitkan 2 buah kereta. Kejadian dilaporkan berlaku jam 11.30 malam di Jalan Kuantan Gambang, Ahad lalu. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Pahang, Superintendent Kamaruzaman Jusof, sebuah lagi kereta yang dipandu seorang lelaki berusia 33 tahun rentung akibat terbabas ke bahu jalan sebelum terbakar. Siasatan awal polis mendapati kereta yang dinaiki lelaki itu bergesel dengan kereta yang dinaiki 6 sekeluarga yang berada di lorong kiri. Pihak bomba turut membantu operasi pemadaman api namun pemandu yang terbakar disahkan meninggal dunia. 2 lagi mangsa yang maut dalam sebuah lagi kereta bersama 4 yang cedera berjaya dikeluarkan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kawasan Semak Samun di Kajang diserbu pasukan polis kerana menjadi tumpuan si kaki lalok. Keadaan menjadi lebih tegang apabila 2 lelaki dipercayai tokan dadah bertelagah dan saling menuding jari menyalahkan satu sama lain. Ikuti perinciannya bersama wartawan Tun Hizami Hashim. Motor masih hidup! Motor masih hidup! Itu antara aksi si kaki lalok yang membuka langkah 1000 apabila sarang mereka digempur pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor. Op sarang terus dimantapkan dan kali ini 2 sarang penagihan dadah di Kajang menjadi sasaran 4 pegawai dan 59 anggota polis. Untuk TV, untuk pagi ini kita akan buat op sarang di daerah Kajang. Tepat jam 6.30 pagi, kami bergerak ke lokasi sasaran yang terletak kira-kira 6 km dari Ibu Pejabat Polis daerah Kajang. Setelah pergempuran yang kerap di sebuah ladang kelapa sawit yang dijadikan sebagai pot penagihan dadah di Semenyih, tokan didapati mengubah modus operandi dan menjual dadah di kawasan Semak Samun yang terletak di Kajang utama ini. Dan pot ini dipercayai baru beroperasi sejak 2 bulan lalu dan menjadi tumpuan si kaki lalok pada jam 6 pagi sehingga 10 malam. Dan dapat dilihat di belakang ini adalah laluan masuk untuk ke dalam pot ini. Setelah hampir 5 jam kami berada di dalam pot ini, kehadiran individu yang disyaki penagih dadah mula dikesan pada jam 1 tengah hari. Baju hitam, Temoy. 3. Ya.
Tukang kayu berusia 37 tahun ini antara 139 pelanggar dadah yang ditahan pihak polis. Untuk apa duit tu? Ini untuk saya bayar motor. Yang tadi kat tangan tadi? Ini untuk beli barang. Beli barang. Tadi datang nak buat apa tadi? Ambil barang. Barang apa tu? Buat. So tadi kenapa lari tu? Tak tahu. Masa tu perasaan tak tahu nak ikat macam mana. Perasaan Spontan lah. Spontan lah. Siasatan awal mendapati bapa kepada seorang anak ini memiliki rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Berapa lama dah isap? Setahun. Setahun dah. Dah lama berhenti tapi mula balik lah. Baru mula balik. Terikut kawan. Berhenti tu sebab kena tangkap ke atau sebab apa? Tak berhenti sebab dah kahwin. Oh, sekarang dah kahwin? Dah ada anak? Ada anak seorang. Gaji sehari berapa? 80. Beli setiap hari ke macam mana? Beli buat masa sekarang ni setiap hari lah. Setiap hari beli. Habis tu duit gaji habis dekat isap lah, kat beli barang je. Tak juga. Isteri tahu datang sini isap? Tak tahu. Beritahu apa kat isteri tadi? Sebab ni masih rehat. Masih rehat, tak balik lagi. Rasa bersalah tu selalu sangat. Benda ni kita ambil pun sampai bila pun tak sudah. Kan? Ni kali ni dah kena. Ni kena buat kali ke berapa dah ni? 3. Kali ketiga. Lain pula kisah ibu kepada 8 orang anak yang turut ditahan di pot seluas kira-kira 40 hektar ini. Kenapa nangis dah? Ni asyik. Balik. Apa nak balik? Siapa? Kecil lagi. Dah mulai. Dah tahu ni tadi nak ambil apa? Ambil kat kawan dia tu balik terus. Ambil apa kat kawan? Ubat. Ambil ubat. Sikit bawah, sikit. Tak banyak. Berapa hal? Kita ada 5 hal. 3 hal, 2 hal pun dah lah juga. Wanita berusia 34 tahun ini masih tidak serik walaupun telah 10 kali ditahan akibat mengulangi kesalahan sama. Kerja apa kak? Saya biasa je minta derma macam tu, tapi sekarang ni saya ada untuk derma zakat anak yatim. So derma tu beli syabu? Tapi saya bukan kasih macam tu, sekat surau pun saya ada kasih derma. Selalu beli berapa selalu? Saya kadang-kadang ada RM20. Saya pergi rumah kawan, potonglah 20, potong 20. Dia juga mengakui bahawa keruntuhan rumah tangganya sebanyak 5 kali berpunca daripada ketagihannya terhadap najis dadah. Masih kahwin lagi ke dah cerai ke macam mana? Itu sekarang ni tak tahulah, belum jumpa lagi. Oh, dah berapa tahun tak jumpa? Itu baru kantor itu. Suami tak isap lah kiranya? Sekarang ni tak isap lah, saya tak jumpa dia. Sekarang ni saya bukan gantung dengan dadah tu. Saya baby yang isap susu. So anak tak banyak? Anak kakak ipar. Kakak ipar? Dia masih menyusu lagi? Susu lagi. Tak ni? Susu botol. Separuh je lah untuk sementara isi perut dia. Saya nak balik. Sementara itu, 4 anjing bakal Labrador dari unit anjing pengesan PDRM turut digunakan untuk mengesan dadah di pot ini. Kita gunakan anjing K9 ni untuk mengesan dadah yang disimpan yang di tempat yang tersorok lah di kawasan sini. Dan sekarang ni kita ada jumpa lah. Kita jumpa beberapa paket yang disembunyi di bawah timbunan sampah. Ini disembunyikan ke ataupun dibuang oleh penagih ketika operasi ke macam mana tuan? Kalau kita tengok daripada macam ni keadaan dia, bermakna dia adalah disembunyikan, bukan dibuang lah. Maknanya dia akan sembunyi kat sini. Bila ada permintaan dia akan ambil, mungkin dia akan ambil sikit-sikit untuk pas kepada penagih. Penemuan 17.6 gram heroin dan 21 gram syabu membawa kepada penyiasatan terhadap 2 lelaki tempatan yang disyaki tokan di pot ini. Barang ni heroin ni. Itu barang tu barang siapa tadi? Itulah, mana ada saya barang. Tak ada barang.
Masa tahan tadi ada dia ambil tadi tu. Tak ada, tu bawa terus. Satu paket tu. Siapa punya? Tak ada, bukan saya punya. Dia punya aku. Oh, dia punya. Bukan saya punya. Oh, Saya abang tak ada punya? barang. Dia kata abang punya. You mari sini. You angkat saya mereka barang ka, you angkat handphone mari sini jual. Cik, mata-mata யார்கிட்ட எடுத்தீங்க? Lu kasih kan? Saya mana ada kasih pernah. Saya mana ada pernah kasih you mereka. Mula-mula kasih bro. Jangan ni putar me cerita tau. Bukan buta punya lah. Ini suka-suka cakap terus. Saya panggang satu kali makan ni tau. Makan dulu. Ya, அடிச்சு பாரு டேய். Orang tengah makan tau. Jangan Cakap Melayu lah. Jangan cakap senang-senang, cakap orang kasih. Cakap jaga sikit. Ingat aku budak-budak. Cakap saya mana ada kasih you mereka barang. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Ajuredi Muhammad, individu yang memiliki dadah akan disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Sarang yang kita buat ni bukanlah semata-mata untuk kita tangkap penagih, tetapi kita nak pergi lebih jauh daripada itu untuk mengenal pasti rangkaian pengedaran. Seterusnya dengan tujuan tersebut, bila kita dah dapat dia punya pengedar-pengedar di kawasan berkenaan, kita nak menutup ataupun mengelakkan daripada aktiviti dadah di kawasan yang berkenaan, itulah yang kita telah kenal pasti. Secara keseluruhannya ada 61 tempat yang kita kenal pasti di seluruh negeri Selangor, dan kita akan buat kawasan-kawasan ini secara berperingkat. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Kajang untuk tindakan lanjut. Op sarang yang berlangsung selama 12 jam berakhir pada jam 6.30 petang. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Buka pintu. Menyembunyikan anak berusia 17 tahun di dalam almari, dan ada pula yang enggan bekerjasama. Itulah antara gelagat segelintir warga asing tanpa izin dalam satu serbuan rumah kedai yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen Kuala Lumpur baru ini. Ikuti perinciannya bersama wartawan Syahirah Azhar. Hasil aduan dan risikan yang dijalankan, sepasukan pegawai dan anggota dari Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah menjalankan serbuan sarang pendatang asing tanpa izin di bangunan rumah kedai Jalan Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur. Menurut Pengarah Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Syamsul Badrin Mohsin, kebanyakan daripada mereka enggan membuka pintu bilik untuk mengelak daripada ditahan. Keadaan itu memaksa pasukan serbuan menggunakan pemotong untuk mengumpil mangga pada jeriji besi. Buka pintu, buka pintu. Buka pintu. Pintu buka dulu. Pintu dulu buka. Okey, keluar. Immigration. Ketika serbuan, seorang warga asing menyembunyikan anaknya di dalam almari, tetapi hela ini dapat disangkal oleh anggota imigresen yang bertugas. Apa yang cari tu? Keluar. Ada? Buku bang. Nak susu. Tengok sekejap. Hai. Ya Tuhan. Pasport. Setelah 10 minit masa diberikan untuk mereka melakukan persiapan keluar dari premis, warga asing berusia 42 tahun ini sekali lagi cuba untuk menyembunyikan anaknya di bahagian belakang bilik. Setelah pemeriksaan dijalankan, pihak imigresen mendapati terdapat warga asing telah tinggal di negara ini melebihi tempoh yang ditetapkan. Kenapa tadi pakcik sorok dia dalam almari? Dia pun terkejut lah. Dah berapa lama duduk Malaysia? Dia pasport mati ni sudah 5 tahun. Dah 5 tahun pasport mati.
Kenapa Pak Cik tak hidupkan pasport? Habis macam mana tu ada PKP macam tu. Seramai 95 individu telah ditahan dalam operasi yang bermula sekitar jam 12.30 malam sehingga 2 pagi itu. Mereka yang ditahan terdiri daripada 52 lelaki dan 43 perempuan. Tiada dokumen dan tinggal lebih masa. Itu antara kesalahan yang dikesan ketika serbuan dijalankan oleh pasukan anggota dan pegawai dari Jabatan Imigresen Kuala Lumpur di sini. Rata-rata yang menyewa di sini dikenakan bayaran antara RM200 hingga RM400 bagi sebuah bilik. Sebuah premis terdapat lebih 5 buah bilik yang disewakan kepada warga asing dan kabel elektrik serta sambungan paip saluran air juga tidak dipasang secara teratur. Keadaan premis yang ni saya rasa memang berbahayalah pasal dia dalam rumah kedai yang mana saya rasa tuan rumah tu dia dah pecah-pecahkan jadi blok-blok kecil lah, dan keadaan dia memang sangat bahaya untuk didiami lah. Dia buat blok-blok kecil daripada papan, dan kalau ada berlaku kebakaran kemungkinan memang akan ada kemalangan jiwa lah. Memang bahaya lah. Pihak imigresen akan mengenal pasti pemilik premis terbabit dan akan menjalankan siasatan sekiranya terdapat unsur melindungi pendatang asing tanpa izin. Kesemua tahanan dibawa ke depo imigresen Bukit Jalil untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. Laporan Syahira Azhar 999. Aksi seorang anggota polis trafik mengejar seorang lelaki sekitar jam 1 tengah hari di Kampung Gaung Pasir Mas menimbulkan tanda tanya apakah punca dan apakah kesudahannya. Dua video memaparkan kejadian itu menjadi tular di media sosial sehingga mencecah lebih 10,000 tontonan di laman Facebook. Sebelum kejadian, anggota polis trafik telah menahan sebuah kenderaan untuk tujuan pemeriksaan. Namun, dua daripada mereka bertindak melarikan diri ke kawasan Semak Samur. Saya tahan sebuah kereta, lepas tu saya dapati penumpang belakang tu cuba melarikan diri dan saya terus mengejar. Bila mengejar dalam lebih kurang 1 kilometer. Semasa dalam mengejar tu saya dapati suspek ada menggalas macam beg silang. Saya ada minta bantuan dari orang awam seperti motor suruh berhenti dengan kereta. Suspek lari masuk dalam semak. Lebih kurang luas juga. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kelantan, Superintendent Syuhaimi Jusoh, pihaknya telah menjalankan siasatan ke atas salah seorang suspek yang telah pun ditahan. Berikutnya itu, identiti kedua-dua rakannya yang melarikan diri telah pun dikenal pasti dan dilaporkan menetap di Tanah Merah. Kita pun tidak pasti kenapa dia melarikan diri pada kereta. Kemungkinan dalam kereta tu ada barang salah ataupun kemungkinan kerana dia takut takut disaman kerana tidak ada IC lah. Itu kita tak pasti. Walau bagaimanapun mereka ni telah dapat dikesan dan berjanji akan datang ke balai untuk tindakan selanjutnya. Hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek berusia 37 tahun itu positif dadah jenis methamphetamine. Dan menurut rekod polis, salah seorang daripada mereka yang melarikan diri turut mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah.
Dia juga ada beberapa rekod lampau lah, termasuk salah satunya di bawah Seksyen 148 kerana rusuhan. Masyarakat sepatutnya bertanggungjawab lah. Apabila diarahkan berhenti, kenalah berhenti. Apabila hendak dipeksa, kena akur lah pada pemeriksaan kita, mana bagi kerjasama yang sebaiknya. Kertas siasatan kes ini dibuka mengikut Seksyen 26/2 Akta Polis 1967 kerana tidak patuh arahan pegawai yang menjalankan sekatan jalan raya. Mereka boleh dikenakan hukuman penjara selama 12 bulan atau denda maksimum sebanyak RM10,000 atau kedua-dua sekali jika sabit kesalahan. Hei, aku dapat lepas dah. Weh, aku ya. Akibat kemaruk, ladang kelapa sawit dijadikan pusat perjudian. Jumlah pertaruhan pula dikatakan mencecah sehingga RM10,000. Ikuti perincian Ops Dadu digerakkan pasukan polis Kedah baru ini. Akibat kemaruk judi, seorang penjawat awam dicekup dalam serbuan di sebuah ladang kelapa sawit di Kampung Kalai, Mukim Jeniang baru-baru ini. Hei, aku dapat lepas dah. Weh, aku juga. Lelaki berusia 53 tahun ini ditahan ketika cuba melarikan diri selepas diserbu bahagian maksiat, perjudian dan kongsi gelap di 7 Jabatan Siasatan Jenayah IPK Kedah bersama IPD Kuala Muda dan SIK. Ops Dadu diketuai Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Datuk G. Suresh Kumar, telah mengepung sarang perjudian sebelum melakukan serbuan kira-kira jam 5 petang. Ketika serbuan, seorang lelaki bertindak melarikan diri dengan kenderaan pacuan 4 roda dan cuba melanggar anggota polis. Kerja tadi, saya bawa main swing pakai rantai. Boleh tak ada apa? Kau nak langgar orang apa? Nak langgar? Tak. Kau nak langgar aku? Mana jaga aku? Main sini sekali. Sekali. Tangan. Ada garis ya? Namun tindakan pantas anggota polis berjaya menahan lelaki berusia lingkungan 40-an ini. Main sekali dah? Tak. Asin lah. Bawa korang tadi? Korang je. Teras bawa kereta sampai nak tengok. Anggap orang habis. Tak je. Ha? Tak pernah kena tangkap main judi? Tak pernah? Kasih pernah? Bila? Lama dah? Kena denda je kan? Habis tu? Nak tangkap orang habis tu? Turut ditahan 3 individu yang dipercayai penganjur aktiviti judi belangkas bersama sejumlah wang dipercayai hasil pertaruhan. Seorang warga emas berusia 69 tahun tidak serik walaupun telah ditahan sebanyak 2 kali sebelum ini di Kubang Pasu pada September lalu. Menurut lelaki yang hanya dikenali sebagai Ong, dia membawa sejumlah wang tunai sebanyak RM20,000 untuk tujuan perjudian. Berapa? Buka awak. Buka. Taruh berapa? Tak mintu tak langgar nombor besar langgar kecil. Bisa berapa? Besar kita RM10,000 lebih. Kecil berapa? Kecil luar RM3,000 mana? Hasil siasatan mendapati kumpulan kaki judi ini menggunakan aplikasi WeChat untuk mempromosi aktiviti perjudian di ladang kelapa sawit. Jarang datanglah. Kan? Lama-lama sekali you datang. Kan? Siapa you kontak? Tak tahu macam mana. Buka tak buka? Cuba masuk.
Cuba masuk. Ha? Cuba masuk. Cuba masuk. Mana orang nak masuk? Adik-adik ada dekat sini ya. Yo, malam pun dia masuk kan? Tak, malam tak. Malam tak. Malam tak masuk. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Datuk J. Suresh Kumar, kepantasan polis mengepung dan menutup laluan tikus berjaya menahan 27 lelaki dan 3 wanita. Kesemua mereka yang ditahan berusia di antara 19 hingga 74 tahun. Turut dirampas peralatan yang digunakan untuk aktiviti perjudian seperti dadu, sehelai kain kanvas, tertera gambar belangkas, ikan, udang dan bunga serta peralatan untuk bermain judi. Kesemua mereka dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Sik untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 7/2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Di Mahkamah Tinggi Kangar Perlis, seorang penganggur dijatuhi hukuman mati setelah didapati bersalah membunuh anak teman wanitanya berusia 6 tahun dengan kejam pada 2018. Ikuti perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Tertuduh berusia 30 tahun didapati bersalah oleh Hakim Dato' Azmi Abdullah selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap tuduhan tersebut. Berdasarkan rekod, tertuduh didakwa membunuh anak kekasihnya di sebuah rumah di Kampung Jejawi Kangar antara jam 3.45 petang 18 April dan 10 malam 19 April 2018. Dalam kejadian itu, mangsa dibawa ke Hospital Tunku Fauziah setelah tidak sedarkan diri. Pakar patologi mendapati mangsa meninggal dunia akibat penderaan dan mengalami kecederaan parah di rusuk dan pecah usus. Di Kelantan, polis berjaya merampas pelbagai jenis dadah dianggarkan bernilai 27 juta ringgit selepas menahan suspek yang memandu kenderaan jenis pacuan 4 roda di Kampung Padang Embung Pasir Mas Jumaat lalu. Polis terpaksa melepaskan 3 das tembakan pada tayar kenderaan ketika mengejar suspek sebelum terjunam ke dalam kawasan tali air Kampung Padang Embun. Namun suspek berjaya melarikan diri dengan menaiki sebuah kenderaan lain. Hasil pemeriksaan lanjut, polis menemui dadah di bahagian tempat duduk penumpang dan ruangan menyimpan barangan. Kontingen Polis Johor berjaya menahan seramai 220 individu termasuk 3 warga asing dipercayai terbabit dalam penyalahgunaan dadah melalui gerakan Ops Tapis dijalankan di Kampung Melayu Pandan Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzzaman Mamat, lokasi berkenaan antara 12 lokasi tumpuan penagih dadah di daerah itu. Seramai 38 pegawai dan 292 anggota digerakkan dalam operasi yang bermula pada jam 3 pagi Khamis lalu. Kesemua yang ditahan berumur 21 hingga 42 tahun atas pelbagai kesalahan berkenaan dadah. Siasatan dijalankan mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. 2 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Tapah atas pertuduhan membunuh seorang lelaki di sebuah kolam ikan di Bidor, Perak, September tahun lalu. Tertuduh berusia 30 dan 31 tahun hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Siti Hainul Muhammad Shah, namun tiada sebarang pengakuan direkodkan. Menurut kertas pertuduhan, mereka didakwa membunuh seorang lelaki di antara jam 2 pagi hingga 7.30 pagi di kolam ikan Kampung Poh Bidor pada 13 September 2021. Mahkamah menetapkan 21 Mac depan untuk sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan kimia dan forensik. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Mahkamah Magistrate Tangkak Johor menjatuhkan hukuman penjara 12 bulan terhadap Long Tiger selepas tertuduh mengaku bersalah melarikan diri dari tahanan polis di hadapan Magistrate Zaridah Abdul Zakbah. Tertuduh berusia 33 tahun didakwa melarikan diri dari kawalan polis selepas ditahan secara sah atas kesalahan di bawah Seksyen 388 Kanun Keseksaan.
Tertuduh didakwa melakukan perbuatan tersebut di lokap Mahkamah Magistrate Tangkap pada jam 11.55 pagi pada 15 Disember 2021. Bagi kesalahan itu, pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 224 Kanun Keseksaan dan mahkamah memerintahkan hukuman bermula dari tarikh tangkapan dibuat. Usaha pihak berkuasa dalam mempertahankan negara terus dihargai. Maklumat orang awam semestinya membantu dalam pencegahan jenayah. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan Instagram rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu, saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.